sedih sebab tengok anak-anak membesar. Tak macam anak orang lain kan. Tempat tidur dia orang pun tak selesa. Kadang-kadang macam Kasih mengadu. Dia cakap, Bu, badan kakak sakit. Londang, Masjid Tanah, Melaka. Dek kerana pengalaman hitam di masa lampau, kehidupan Ahmad Firdaus Muhammad diuji. Namun, bapa berusia 37 tahun ini cekal menghadapi setiap dugaan kepadanya. Di tanah milik ibu inilah tempat dia mencari nafkah buat keluarga. Demi isteri dan anak-anak, dia melakukan pelbagai pekerjaan kampung untuk menampung kehidupan seharian. Bila time hujan ni, tak dapatlah menuri getah. Saya pun ada juga menuri getah. Macam-macam kerja saya buat. Yang penting, anak-anak saya makan. Saya balik, saya tak nak anak-anak saya menangis. Ya, lapar. Pernah saya ni, isteri makan garam, cili padi dengan air tu. Tak ada lauk. Walaupun mamak saya dekat, saya tak nak. Saya nak buktikan depan dia, depan adik-beradik saya yang saya juga boleh. Dalam kebun getah, dia membesarkan kesemua anak yang masih kecil. Hasil perkahwinan dengan Nur Amelia Branjen Abdullah, mereka dikurniakan 4 orang cahaya mata. Kasih Humairah, 7 tahun. Kalisha Humairah, 6 tahun. Kistina Humairah, 3 tahun. Dan Muhammad Qayyum Basrin, 8 bulan. Bukan sahaja diuji dari segi kewangan, Firdaus juga diuji dengan anak kelainan upaya. Dia menyingkap semula sewaktu menyambut kelahiran anak sulungnya, mesra disapa Kasih. Ini baby awak, baby perempuan. Okey, lagi satu minta maaf Anak awak ada masalah ni. Saya, kenapa pula ni kan? Sekali dia buka, ya Allah. 3 kali. Selain pergi ke rumah tanya, rumah kita peluk. Betul tak tu anak kita? Betul ya. Saya pergi. Ingat, kan kamat kalau tak boleh nak ni. Pergi kita tanya sampai 3 kali. Betul ya. Dia peluk saya, dia cium saya. Minta maaf, dapat lahirkan anak tu. Dia operate yang kali pertama tu, kaki dia sama juga macam tu balik. Lepas tu dia orang pasangkan simen POP. Dia orang tengok tak ada perubahan, dia operate untuk yang kali kedua. Kesan dia lagi besar. Tapi sama juga, tak boleh bentuk kaki dia. Lepas daripada situ, dia orang refer dekat Ceras. Masa tu dia berjalan menggunakan tangan. Dia cuma menginsut, dia tekan je, menginsut pakai punggung. Bila dia buat gitu je, dia orang cakap cuba refer dekat Ceras untuk senaman. Kita orang bawa dia pergi dekat Ceras, dia orang bagi appointment untuk masuk admit ward. Dalam seminggu je kita orang admit ward dekat Ceras, alhamdulillah dia dah boleh jalan. Masa tu umur dia 4 tahun. Pondok kecil ini dibina sendiri oleh Firdaus menggunakan zinc dan papan pemberian orang kampung. Pondok ini hanya mempunyai 1 bilik untuk mereka sekeluarga tidur. Pada mulanya inilah pondok persinggahan apabila mereka menuri getah. Namun, mereka yang dahulunya menetap di rumah Ibu Firdaus kini berpindah ke sini demi kebaikan keluarga.
Ada yang memanggil pondok ini sebagai kandang, namun tomahan yang dilemparkan itu dibiarkan sepi. Sifat syukur yang tinggi dalam diri mereka menganggap pondok inilah syurga buat mereka 6 beranak. Paling menyedihkan, pondok yang serba kekurangan ini hanya berlantaikan tanah. Ingin berdikari namun tidak mempunyai tempat tinggal yang selesa, Firdaus nekat membawa keluarganya berpindah ke pondok ini 2 tahun lalu. Selain gigitan nyamuk, paling membimbangkan anak-anak yang masih kecil terpaksa berdepan risiko ancaman daripada hidupan liar seperti babi hutan dan lipan. Tatkala senja mula melabuhkan tirai, perasaan sedih mula menyelinap dalam hati Firdaus dan isteri. Pondok yang bocor akan membuatkan mereka tidur dalam kebasahan hujan. Syukur, cuaca malam itu baik. Bateri kereta yang dicas di rumah Ibu Firdaus digunakan untuk memastikan pondok itu terang dengan cahaya lampu. Kemah yang dibeli lebih setahun lalu tidak mampu memuatkan mereka 6 beranak. Kadang menangis saya dengan bini. Kadang hujan, bocor. Saya pergi rumah kawan saya. Saya pinjam kanvas, saya ambil, saya tutup. Tutup ni bocor ni, tak ada sini bocor ni. Sebenarnya, saya bukan nak mati, tak ada, saya cakap. Saya tak ada cari ni semua benda ni. Mungkin Allah Ta'ala bagi bantu saya macam tu. Kesempitan hidup membuatkan ada insan yang ingin mengambil anak mereka untuk dijadikan anak angkat. Namun, Firdaus enggan berpisah kerana selagi dia mampu, dia akan menjaga kurniaan Allah itu sebaik mungkin. Sedih sebab tengok anak-anak membesar tak macam anak orang lain kan. Tempat tidur dia orang pun tak selesa. Kadang-kadang macam Kasih mengadu. Dia cakap, "Bu, badan kakak sakit. Bila kita suruh dia tidur rumah nenek, dia tak nak. Dia nak dengan kita juga. Sesekali adalah dia pergi tidur rumah nenek dia. Tapi dia lebih selesa ikut kita biarpun badan dia sakit." Kesian. Memang kesian tengok anak-anak hidup macam tu. Tapi itulah dah nasib kan. Inilah kehidupan yang terpaksa mereka tempuhi setiap malam. Bersamamu minggu ini menyelami kehidupan keluarga Firdaus di londang Masjid Tanah Melaka. Firdaus pernah retak bahu kiri, namun dia tidak mendapatkan rawatan susulan kerana masalah kewangan. Walaupun sakit, dia gagahkan diri untuk mengangkat air bagi kegunaan seharian mereka. Kebiasaannya, air bersih diangkat dari rumah ibunya yang terletak kira-kira 200 meter dari pondok. Mujur, mereka hidup dalam belas simpati Ibu Firdaus. Kadang air hujan. Kadang saya kesian juga. Saya takut kadang-kadang tahu air hujan jeng apa cuma kadang-kadang kan. Kata baliklah mamak. Mana? Bini saya segan, malu. Kata sabarlah, tak ada. Ini kadang saya ambil rumah air. Kadang rumah depan. Siapa-siapa kadang rumah kawan. Rumah panggil dia palal lagi tu. Saya minta air. Angkat sikit-sikit motor. Itulah kadang balang yang ada balang orang jual air tu. Saya buat tanda air. Saya jumpa kat pasar. Orang perempuan tu sampah tau. Saya buat. Saya kendam masa sabun 1 minggu. Takkan benda tadi saya nak curi. Dua balang air yang ada digunakan untuk memasak dan membasuh pinggan mangkuk. Ada kalanya dia letih, perlu berulang-alik mengangkat air bersih. Namun, demi keperluan keluarga, dia mengerah kudrat yang masih bersisa.
Keluarga Firdaus mendapat perhatian syarikat Faiza Sendirian Berhad selaku penaja utama bersamamu. Azmi Muhammad dan Nuri Azniyanti Yaakob, wakil syarikat Faiza kawasan Selatan, hadir memberikan sumbangan. Prihatin akan nasib keluarga ini, syarikat Faiza membawa produk makanan yang sememangnya diperlukan keluarga Firdaus. Dengan ini, dapatlah mengurangkan perbelanjaan dapur mereka yang pernah terputus bekalan makanan. Cik Firdaus dan Puan Amelia. Saya berdua ni datang wakil dari syarikat kami, syarikat Faiza Sendirian Berhad lah. Kami datang untuk menyampaikan sumbangan dan di sini kami ada bawa bersama beberapa barangan Faiza untuk meringankan beban kehidupan seharian lah. Ada beras, bihun, tepung, kicap dan sebagainya lah. Samping itu kita ada buku daripada biografi Puan Faiza. Jadi boleh dibuat rujukan untuk sebagai rujukan kehidupan kita, di mana kejayaan beliau daripada dulu, daripada awal hingga ke hari ini. Terima kasih banyak. Sini juga ada sedikit sumbangan daripada syarikat Faiza. Diharap boleh membantu meringankan beban perbelanjaan harian lah. Sudah menjadi kebiasaan bagi keluarga ini makan nasi berlaukkan telur. Hari ini, Emilia menjadikan telur masak kicap sebagai hidangan tengah hari anak-anak. Rasa syukur terbit dalam hati wanita yang berniat memeluk Islam sejak di bangku sekolah lagi. Sampai satu tahap dia adik-beradik kena kongsi satu bungkus Maggi. Biasa macam Kalisha dia boleh habiskan satu bungkus, tapi bila kita suruh dia kongsi, dia akan tanya, kenapa kena kongsi ya? Sebab biasa kita boleh je makan. Tengok keadaan, cakap dengan dia. Ni je yang kita ada, jadi kongsilah apa yang ada. Seorang sikit ke, bila sampai betul-betul satu tahap barang makan tak ada, kita orang akan cuba juga cari apa yang ada dekat dapur. Biasa kita orang akan jumpa biskut lah. Biskut kering. Lepas tu dia orang akan cicah dengan ais wam. Dia orang makan apa je janji perut dia orang kenyang. Makan dia orang, alhamdulillah setakat ni dia orang tak pernah memilih. Setiap kali ada kelapangan, Firdaus akan pergi melanggai hasil laut untuk dijadikan lauk mereka sekeluarga. Langgai diperbuat dari 2 batang buluh dan diikat dengan jala digunakan oleh Firdaus pada malam itu. Dia akan memasang peralatan yang dibawa di pesisir pantai sebelum mula mencari rezeki. Air surut membolehkan dia untuk mendapatkan hasil laut. Keadaan bahu yang sakit tidak dihiraukan demi mencari sesuap nasi untuk anak-anak. Kadang bila rutin malam pula, bahu saya sekarang dah sakit. Kita tengoklah saya cari kadang saya pergi mancing. Saya pun buat kata orang, betak air peti sejuk pun tak ada. Apa pun tak ada, saya cakap. Saya cukup untuk cicip makan. Kalau dah dapat rezeki lebih, saya sedekah. Bagi, ambil lah, saya cakap. Saya tak ada nak kata orang, kalau macam ada orang bagi kata RM10 apa, saya ambil lah. Firdaus akan berhenti melanggai sekiranya air laut mulai pasang. Walaupun hasil yang diperolehi tidak banyak, tapi cukup untuk dijadikan lauk mereka 6 beranak. Bersamamu minggu ini mendekati kehidupan Firdaus di Londang, Masjid Tanah Melaka. Di kala negara dilanda pandemik COVID-19, anak-anak tidak bersekolah seperti kebiasaannya. Emilia akan membantu Kasih yang belajar darjah 1 di Sekolah Kebangsaan Sri Laksmana dan Kalisha yang bersekolah di Tabika Kemas Londang. Bila anak-anak mula belajar secara online, kadang-kadang ada juga yang tercicir. Macam Kasih memang kerja dia, kadang-kadang cikgu siapkan model untuk dia, maknanya kita kena ambil dekat sekolah. Yang tu kita orang ikut
Setiap kali kita orang mesti ambil. Tapi bila cikgu suruh buka link, kita kena tengok dekat YouTube ataupun link website yang dia bagi. Kadang kita tak boleh nak buka sebab internet. Nak buka line slow, internet habis. Bila kita nak top up, kita fikir juga kalau beli top up, daripada beli top up, baik beli makanan anak-anak. Sebab makanan anak lagi penting daripada benda macam tu kan. Biarpun tu untuk pelajaran tapi kita tak mampu. Firdaus membela seekor beruk sejak 2 tahun lalu. Di musim hujan, hasil getah di kebun tidak banyak. Dan kerana itu, dia banyak bergantung harap pada beruk belaannya sebagai sumber rezeki. Namun, usia yang semakin meningkat ditambah pula musim mengawan menyebabkan beruk belaannya tidak lagi mahu memetik buah kelapa. Dia macam manusia juga. Takkan kita nak pukul dia hari-hari. Saya pun kesian, saya pun ada anak. Sebenarnya saya tak sanggup. Tapi tengah lagi, saya tak pernah panjat. Saya nak pukul dia tak ada. Tapi saya dah fikir masak-masak, mungkin rezeki dia dengan saya tahap ni. InsyaAllah memang saya nak lepaskan dia. Mungkin rezeki tu cukup lah kan. Saya tak nak besok ada lain jadi makan masalah. Ada kata dia terlepas, mungkin yang gigi anak orang ke apa, orang akan salah saya sampai saya mati. Akan sebut juga. Itu je saya takut. Di sebalik hilangnya satu sumber rezeki, Firdaus bersyukur apabila mendapat pertolongan daripada Majlis Agama Islam Melaka, MAIM. MAIM bersetuju untuk membiayai kos rumah sewa bernilai RM400 ini kepada keluarga Firdaus. Rumah yang terletak kurang 100 meter dari pondok ini mempunyai 2 bilik tidur. Rasa syukur diluah apabila rumah yang disediakan lengkap dengan kemudahan elektrik, air dan tandas. Okey, Cik Firdaus. Rumah ni, tengok ada 2 bilik. Semua lengkap dengan lampu apa semua peralatan. Dapur pun ada. Bilik air semua ada belah sana lah. Saya pun satu perlu bersyukur. Banyak minta terima kasih. Banyak membantu. Saya harap Cik Firdaus selesa. Dengan keadaan yang ni, dengan kita hidup yang lama tu kan. Dia lebih selesa. Terima kasih banyak. Okey, Majlis Agama Islam Melaka, pihak MAIM dapat mengesan Encik Ahmad Firdaus ni daripada yang berhormat Datuk Makrawi bin Mahmud, iaitu Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Bidara, dan juga maklumat daripada Setiausaha MAIM sendirilah, Cik Muhammad Ikram bin Ibrahim. Pada awal maklumat yang diterima ni, pihak MAIM telah datang memberi bantuan awal kepada pemohon dan memberi sedikit makanan. Petang itu mereka berpeluang untuk mandi-manda di laut bersama. Keriangan jelas terpancar di wajah anak-anak mereka. Merekalah menjadi pengikat kasih ibu bapa yang sudah 11 tahun mendirikan rumah tangga. Saya sanggup hidup susah dengan dia sebab dia boleh jaga saya. Macam mana ayah saya jaga saya sebelum ni. Bila ayah dah tak ada, saya cuma menumpang kasih dan sayang dekat dia sebab perhatian ayah dengan dia sama. Sebelum ni, bila rasa macam susah, sedih, kita boleh luahkan dekat dia dan dia boleh faham kita. Dan dia macam mana pun, susah senang, dia tak pernah tinggalkan kita orang anak beranak. Dan dia akan usaha dapatkan makanan ke, pakaian ke untuk keselesaan saya dan anak-anak. Saya dapat jaga mendiang bapa mentua saya kan. Sampai dia meninggal pada tangan saya. Dia pesan dengan dia satu, ingat, kalau abang dah tak lama ni bang, abang kalau tak ada, kau jagalah Mat. Mat tu sanggup buang tukar agama kerana kau bang. Kau jangan sia-siakan dia. Kau tak suka kantorkan balik. Tolong jangan pukul-pukul dia. Semoga ada sinar baharu buat keluarga ini yang sentiasa berusaha untuk mendapatkan hidup yang lebih selesa. Terus hulurkan tangan
ringankan beban. Bersamamu turut membantu Nur Hisham Osman, 39 tahun, anak bongsu daripada 4 beradik yang sanggup berkorban menjaga dan mengurus ibunya. Jam Syari, 81 tahun, mempunyai masalah komplikasi kesihatan dan kini hanya mampu terlantar. Kisah ini kami paparkan di kapsul bersamamu saluran YouTube TV3.